Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini 31 Mac 2020, hari Selasa. Okey, PDPC Bahasa Melayu Bilangan 2 secara atas talian. Okey, objektif saya ataupun objektif kita pada kali ini, yang pertama kita nak merancang penulisan 4 perenggan isi dengan membina kerangka karangan menggunakan peta pemikiran. Dan yang kedua, menulis 4 perenggan isi dengan membina ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegasan. Okey, ini adalah kesinambungan daripada kerja yang semalam, daripada sesi yang semalam. Jadi hari ini kita sambung untuk perenggan isi. Semalam kita dah buat perenggan pendahuluan, jadi hari ini kita sambung untuk perenggan isi. Jadi yang objektif yang pertama tu, kita nak bina kerangka karangan tu. Jadi kamu dah tak perlu bina lagi, kamu hanya perlu isikan kerangka karangan yang telah kamu bina semalam. Semalam saya dah suruh buat kerangka dan suruh sediakan bahagian-bahagian yang lain, betul tak? Jadi sekarang ni kita hanya perlu isikan bahagian yang kosong tu untuk bahagian isi. Dan setelah dah isi, barulah kita akan tulis perenggan isi. Okey. Ini bagaimana cara untuk menulis perenggan isi. Macam biasa, dia ada 4 ayat yang perlu kamu tulis. Yang pertama sekali ialah ayat topik. Okey, ayat topik ni adalah ayat yang menyatakan isi. Kalau isi kamu adalah karangan kamu tentang langkah-langkah untuk menghijaukan bumi, jadi di situ ada langkah yang pertama untuk isi itu ayat topik. Yang kedua ialah ayat huraian. Okey, bagaimana nak buat ayat huraian? Gunakan teknik 5W1H. Jawab soalan mengapa dan bagaimana. Biasanya kita akan jawab soalan mengapa dan bagaimana. Nanti kita akan lihat contoh. Kemudian yang ketiga, ayat contoh. Ayat contoh ni biasanya kita menyatakan apa contohnya. So dia menjawab soalan apa. Kemudian ayat penegasan. Okey, ayat penegasan ni selalu pelajar buat silap. Biasanya ayat topik, ayat huraian, ayat contoh tak ada masalah. Cuma ayat penegasan ni biasa student suka buat silap. Okey, ayat penegasan ni sebenarnya kita kena tegaskan semula kenapa isi yang kita berikan tu sangat perlu, sangat penting. Kenapa dia isi tu sangat relevan. Jadi bagaimana caranya? Kamu kena tegaskan dengan menyatakan kesan dan akibat. Apa kesannya bila kita berikan langkah-langkah? Awak dah menyatakan langkah untuk menghijaukan bumi. Okey, apa kesannya kalau kita buat benda ni? Apa akibatnya kalau kita tak buat? Contoh. Itu adalah ayat penegasan. Okey, seterusnya kita lihat kerangka karangan. Okey, ini untuk permainan tradisional, contoh saja. Okey, kalau tengok dekat situ, ayat topik saya yang pertama, untuk isi yang pertama, saya kata peranan ibu bapa kan, untuk menggalak memperkenalkan permainan tradisional. Okey, jadi itu isi satu saya, ayat topik. So itu dalam ayat topik. Okey, ayat contoh, bagaimana cara untuk memperkenalkan, untuk menggalakkan permainan tradisional. Bagaimana? Saya menjawab soalan bagaimana dengan membeli set peralatan permainan tradisional. So, kenapa perlu beli set peralatan permainan tradisional ni? Kerana dapat menyemai minat dalam diri anak-anak. So, apa kesannya? Kesannya permainan tradisional ni menjadi sebahagian dalam hidup mereka. Jadi, mereka akan ingat tentang permainan tradisional. Nampak tak bagaimana cara dia? Kita tengok pula isi dua. Okey, peranan pihak sekolah. Tadi peranan ibu bapa, isi yang pertama. Isi yang kedua, peranan pihak sekolah untuk menubuhkan kelab permainan tradisional. Apa contoh kelab permainan tradisional yang boleh ditubuhkan? Seperti kelab wang, gasing, congkak, batu seremban dan lain-lain. Jadi mengapa perlunya kita tubuhkan, pihak sekolah tubuhkan kelab permainan ini? Supaya dapat mendedahkan keunikan dan keistimewaan permainan tradisional. Jadi bagaimana cara dia? Dengan mengadakan pertandingan untuk galakkan lagi student menyertai, pelajar menyertai kelab permainan tradisional ini adalah dengan mengadakan pertandingan. Jadi apa kesannya? Ayat penegas, pelajar akan lebih menghargai permainan tradisional. Okey, nampak tak? Jadi dekat situ awak perlu buat 4 isi. Saya buat 2 saja sebagai contoh. Awak perlu buat 4 untuk tajuk yang sebelum ni.
Okey, kemudian saya berikan contoh contoh yang saya dah buat. Saya buat isi yang pertama. Jadi dekat sini kamu boleh tulis antaranya kalau kamu nak masukkan penanda wacana, kamu boleh masukkan penanda wacana. Antara langkah-langkah memperbulatkan permainan tradisional adalah, okey, kalau tak nak pun tak apa, boleh buat macam saya, terus masuk isi. Peranan ibu bapa amat diperlukan dalam usaha mempopularkan permainan tradisional dalam kalangan ibu bapa kanak-kanak. Kemudian masukkan juga huraikan lagi. Ibu bapa dikatakan menjadi ikutan bagi orang kanak seperti peribahasa kemana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi. Bagaimana caranya ibu bapa boleh menyediakan set peralatan permainan tradisional supaya dapat memperkenal, seterusnya menggalakkan kanak-kanak bermain permainan tradisional. So hal ini dapat menyemai minat dalam diri kanak-kanak. Okay, selain meningkatkan keupayaan motor dan kognitif mereka, kesannya, tengok ayat penegasan tu, kesannya permainan tradisional ini akan kekal dalam ingatan mereka kerana menjadi sebahagian daripada hidup mereka. Nampak tak? Jadi untuk penulisan isi ayat contoh, ayat huraian ni kamu bebas nak susun ikut sesuka hati kamu. Ayat topik adalah ayat yang pertama, ayat penegasan adalah ayat yang terakhir. Ayat contoh dan ayat huraian susun ikut kesesuaian. Dan kalau tak ada contoh nak bagi, kamu boleh jadikan 2 huraian, tak ada masalah. Okey. Itu sajalah untuk penulisan perenggan isi. Kalau ada masalah boleh berhubung dengan saya. Itu saja. Sekian, terima kasih.